Baik, masih lagi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama saya dan juga Chat. Di sebelah kami ni ada dua orang jejaka yang sangat tampan dan berpakaian bangsawan gitu, Chat. Mungkin ada something yang untuk kita kongsikan bersama-sama dengan anda. Kalau anda mungkin minat seni persembahan ataupun tarian khususnya, anda kena fokus dan mungkin anda boleh menyertai ataupun tengoklah tarian tradisional. Betul. Macam-macam jenis tarian yang mungkin anda boleh sertai, yang mungkin sebelum ini kita tak pernah, kita dah lama ketinggalkan mungkin tarian-tarian yang tradisional lama. Kita kan? asyik nak buat tarian TikTok je, Chat. Kan? Chat. Baik, okay. Anda semua kita ada bawakan sesuatu yang sangat-sangat menarik pada pagi ini. Bersama kami adalah Encik Abdullah Muhammad Reza, merupakan pensyarah pengajian Konservatori Muzik Tradisional dari UiTM dan juga Encik Khairul Anwar Zainuddin, pensyarah pengajian seni persembahan dari UiTM. Hari ini kita nak bercakap mengenai Leluri Gemalai 2023 Bunga Tanjung. Nama dia pun dah very sesuatu yang menarik untuk kita kongsikan tentang Leluri Gemalai 2023 Bunga Tanjung. Apakah itu, mungkin Encik Abdullah boleh kongsikan bersama-sama dulu? Secara dasarnya ia adalah sebuah konsert. Konsert penilaian untuk pelajar diploma dan juga pelajar ijazah lah. Maksudnya pelajar-pelajar ni dia terdiri daripada pelajar diploma muzik, diploma seni persembahan dan juga diploma seni liberal. Termasuklah ijazah pun begitu juga. Muzik, seni persembahan dan liberal. Jadi konsert ni adalah sebuah konsert persembahan tarian yang diiringi dengan muzik yang live secara langsung dimain oleh pelajar muzik. Jadi istilah tadi kita dengar nama tu macam menarik, Leluri Gemalai Bunga Tanjung. Jadi dari segi istilah tu, Leluri ni sebenarnya asal perkataan tu kita dapat daripada idea Encik Khairul. Jadi bila kita kaji balik, Leluri tu maksudnya adalah dari segi istilah ia adalah tradisi ataupun satu aktiviti yang dijadikan sebagai satu budaya dalam sebuah kaum kan. Jadi Leluri itu adalah tradisi. Dan Gemalai itu seperti kita tahulah gerakan yang lemah lembut kan, longlai lemah gemalai macam itulah. Jadi Leluri Gemalai itu kita melihat pada istilah dia adalah tradisi tarian macam itulah yang lembut. Dan Bunga Tanjung ni kita ambil perkataan Bunga Tanjung tu adalah, Bunga Tanjung ni dia sangat sinonim dengan budaya kita Melayu. Yang dari dulu kita tengok budaya Melayu di setiap rumah, kebanyakan rumah-rumah di kampung pasti ada tanam pokok-pokok bunga, khususnya pokok bunga tanjung. Sebab apa? Sebab bunga tanjung ni wangi kan, dan dia buat hiasan yang cantik, dan dia juga dijadikan sebagai ubat-ubatan secara tradisional. Jadi bila gabungan Leluri Gemalai Bunga Tanjung ni, kita nak mempersembahkan sebuah tarian tradisional dengan muzik tradisional yang memang dekat dan sinonim dengan budaya Melayu tu, tetapi dia sepertinya sudah semakin dimakan, semakin pupus lah, kan? Jadi kita khawatir, jadi kita kembalikan balik supaya boleh diketengahkan lagi. Dan siapa lagi kalau bukan kita sendiri yang mengetengahkan tarian-tarian tradisional Melayu itu sendiri. Okey, Encik Khairul, kita nak tanya, macam ramai yang kita tahu, kita memang ada bermacam-macam jenis tarian tradisional Melayu. Jadi untuk Leluri Gemalai Bunga Tanjung ini sendiri, apakah antara konsep tarian yang akan diketengahkan dan juga dipersembahkan nanti? Okey, konsep tarian dalam Leluri Gemalai Bunga Tanjung, kita melibatkan Melayu tradisional. So yang mana melibatkan dua jenis tarian, dua kategori lah, maksudnya tarian klasik dan juga tarian pergaulan Melayu. Yang mana dalam tarian klasik kita melibatkan tarian Terinai daripada Perlis, tarian Asyik Kelantan, tarian Gamelan Pahang dan juga pergaulan Melayu, melibatkan tarian Zapin, Inang, Joget dan Asli lah. Ya, itu. Saya sebenarnya tertarik tahu dengan orang kata tarian kita ada berbeza-beza jenis kan tarian, dan kalau tak silap saya lah pada pemahaman saya, setiap tarian tu ada orang kata fungsi dia yang tersendiri. Ada yang dipersembahkan sewaktu perkahwinan dan sebagainya. Mungkin Encik Khairul ataupun Encik Dollah nak orang kata introduce kepada penonton dan juga pada saya sendiri perbezaan antara tarian-tarian ni supaya kita lebih kenal lagi lebih dalam tarian tradisional Melayu. Okey, kalau melihat pada tarian pergaulan Melayu lah, kalau pergaulan Melayu benda yang kata tarian yang memang
antara lelaki dan perempuan. So tarian itu melibatkan tarian masyarakat dalam komiti Melayu. So seperti joget Ina Zapin itulah. Tapi kalau melihat kepada tarian klasik ataupun lebih kepada tarian kita mengajar pelajar, tarian klasik lebih sinonim dengan tarian istana. So jadinya tarian-tarian dari seperti tarian Perlis, tarian itu adalah tarian daripada istana yang mana juga satu tarian yang diperkenalkan waktu di istana yang mana untuk perkahwinan. So tarian Terinai, tarian Gamelan pun tarian istana. So tarian asyik pun tarian dari istana. So sinonim bagi nama tarian klasik lah di situ. Okey, baik Cik Lola. Mungkin tarian-tarian ini akan dipersembahkan sepenuhnya oleh pelajar-pelajar UiTM. Dekat mana persembahan akan dijalankan dan berapa lama pementasan akan diadakan? Okey, baiklah. Konsert ni memang dijayakan oleh sepenuhnya oleh pelajar lah. Yang tarian pelajar tari daripada pusat pengajian seni persembahan dan muzik dimainkan oleh pemuzik pelajar muzik konservatori muzik UiTM. Jadi kita akan buat persembahan ni pada 14 dan 15 Julai malam lah 8.30 malam di Dewan Konsert Seri Budiman UiTM Shah Alam. Jadi memang dijayakan oleh sepenuhnya oleh pelajar. Dan yang kita sangat berterima kasih adalah daripada pengajian seni liberal. Jadi dia orang juga pelajar yang membuatkan pengurusan semua promosi semua dari segi pengurusan itu adalah pelajar-pelajar seni liberal. Jadi gabungan ni kita panggil sinergi lah. Di sinergi ni dia memang dia punya objektif adalah membuatkan satu persembahan ataupun program tu lebih bertaraf tinggi. Sebab dia gabung kan dia kepakaran muzik pada budak konservatori muzik, tari pada persembahan tari, kemudian pengurusan tu pada seni liberal. Bila gabung jadi satu produk yang sangat baik bagi saya, sangat bertaraf Agaknya berapa lama pementasan ataupun konsert Leluri Gemalai ini akan berlangsung? Dan mungkin boleh kongsi sikit antara segmen-segmen sepanjang berlangsungnya konsert ini. Dia kan kita ikutkan dia dalam 1 jam suku ke 1 jam setengah. Itu standard lah biasa punya persembahan kan. Jadi apa yang kita akan tampilkan dalam persembahan tu biasanya dari segi muzik. Kemudian ada tari yang diiringi muzik. Dia ada persembahan yang muzik saja dengan nyanyian, kemudian ada tarian dengan muzik. Jadi kita akan susun dengan cantik supaya penonton akan rasa terhibur lah. Dan dalam masa yang sama kita memberikan info bahawa ini adalah tarian yang ada, tarian tradisional yang ada dalam budaya-budaya Melayu di Malaysia ni lah. Maknanya konsert ni akan dibukalah kepada orang ramai untuk ramai-ramai menghadiri konsert ni. Okey, kita nak tanya juga mungkin untuk Encik Khairul. Orang kata dari segi persiapan, latihan dan sebagainya dan juga macam tadi Encik Lola dah sebutkan penglibatan adalah sepenuhnya daripada murid-murid sendiri. Ini termasuk koreografi juga dan juga macam penulisan lagu tu ada menghasilkan lagu yang original ke macam mana? Okey, kalau daripada segi persembahan seni persembahan, so pelajar-pelajar ini sendiri yang akan menarikan dan juga koreograf benda tu. So sebenarnya kalau ikutkan kalau dalam tarian Melayu sebab kita tak panggil koreografi, so kita panggil pengolah tari. So pengolah tari tu dia mengolah balik semula tradisi yang ada dan dibentukkan dalam benda yang barulah. So jadinya pelajar-pelajar ini mengambil masa lebih kurang kita belajar daripada 14 minggu. Proses pembelajaran pelajar PMP lah. So jadinya proses itu yang belajar waktunya dalam durasi dalam satu hari itu dalam 3 jam. So jadinya pelajar ni bukannya dia terus dapat tahu sebenarnya. So proses pembelajaran pada pelajar itu sendiri dalam masa 14 minggu tu pelajar mendapat menghasilkan tarian-tarian yang telah disenaraikan itulah sebenarnya. Baik Cik Lola, mungkin boleh cerita sikitlah. Saya tertarik dengan perkataan sinergi itu sendiri. Gabungan tarian tertentu sepanjang pementasan itu nanti akan berlangsung konsert itu. Mungkin ada tak tonjolkan ialah kita tahu pementasan itu sepenuhnya tarian tradisional. Ada tak mungkin ada medley ataupun mixing dengan tarian-tarian moden sekarang? Okey, untuk Leluri Gemalai 2023 Bunga Tanjung ni memang kita ketengahkan tradisi itu sebagai satu elemen utama. Tapi di hujung pementasan tu kita panggil session yang terakhir tu kita ada letakkan beberapa tarian dan lagu yang digarap menggunakan elemen-elemen moden sedikit. Tapi memang semuanya basicnya adalah tarian tradisional dan muzik tradisional. Jadi kita ada juga muzik-muzik yang kelihatan sedikit moden, masukkan unsur moden saja, tapi ia tetap adalah muzik-muzik tradisional. Contohnya macam lagu-lagu keroncong kita, lagu ghazal, lagu zapin,
Ada sedikit lagu Zapin dimodernkan sedikit, tapi ia ada tetap lagu Zapin kita lah. Menarik lah. Saya tanya kepada Encik Khairul dan juga Encik Abdullah juga sendiri. Dua-dua sebagai pensyarah muzik tradisional dan juga pengajian seni persembahan itu sendiri, yang hari-hari berdepan dengan pelajar-pelajar anak-anak muda sekarang. Macam mana kita nak menggalakkan mereka, macam mana orang kata dekat dengan tahap minat tu, kita nak mendekatkan lagi anak-anak muda kepada seni tradisional Melayu kita. Ya. Okey, kalau bagi saya dalam seni persembahan, pelajar-pelajar asalnya memang dia kurang minat kan sebenarnya untuk tarian tradisi. Tapi kita menerapkan nilai-nilai tradisi ni dalam subjek apa yang ni lah. So kita perkenalkan tarian-tarian ni dah dulu, tarian dahulu kan. So dah lama dah tak ada. So jadinya you all tahu TikTok je kan. Sekarang zaman TikTok kan. So jadinya kita terapkan tarian-tarian tradisi ni bagi melihat pada nilai-nilai etika dia lah. So apa dia ciri-ciri dalam tarian tradisional. So jadinya daripada situ pelajar kita melatih untuk dalam tarian dia dapat rasa ini lebih bagus ataupun ini lebih menarik, nilai-nilai dalam tu. So, kita sebenarnya mengajar dalam bentuk nilai, bukan untuk dalam tarian sebenarnya. Dalam tarian tu ada nilai-nilai etika dalam itulah persembahan sebenarnya. Okey, menarik sebenarnya untuk kita tonton Leluri Gemalai 2023 Bunga Tanjung, tarian tradisional digabungkan dengan tarian moden itu sendiri. Saya mixing cakap tadi. Tak sekarang tu ada. Okey, sedikitlah mungkin ajakan daripada Encik Abdullah untuk mengajak orang ramai pergi menonton konsert Leluri Gemalai 2023 Bunga Tanjung ni. Harapan saya kepada semua yang menonton dan semua yang dapat kita punya sebaran untuk tentang konsert ni, hadirlah. Sebab tujuan utama saya dan matlamat kami mengadakan konsert ni adalah tujuannya untuk kembalikan semula dalam jiwa anak-anak generasi hari ni. So, dalam jiwa kita memang ada, darah tu memang ada kan, tradisional ada. Cuma bila dia biarkan begitu lama, tidak tidak dihidupkan kembali, kita takut dia terus lupus. Jadi matlamat kita begitulah. Kita nak menerapkan kembali, mengeluarkan kembali dalam darah tu tentang budaya dan tradisi budaya Melayu kita itu. Dan kepada semua ziarah dapat menonton sebagai satu tanda sokongan kepada matlamat yang kami usahakan. Tiket RM15 sahaja. Orang ramai dijemput ramai-ramai untuk menyaksikan Leluri Gemalai Bunga Tanjung. Baiklah, terima kasih banyak Dola Gambus dan juga Encik Khairul bersama kami hari ini untuk kita bercakap tentang Leluri Gemalai 2023 Bunga Tanjung. Baik, ada satu lagi konsert menyusul selepas ini untuk kami kongsikan bersama-sama dengan anda. Tapi kita berhenti rehat seketika, kembali di Apa Khabar Malaysia. Jangan ke mana-mana.